أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan Tuan Imam, kemudian seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, kita rapat bersama lagi pada malam ni, di mana pada malam ini kita memperkatakan tentang memilih jodoh ataupun juga memilih pasangan suami ataupun isteri yang menjadi sebagai asas di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi pada hari ini tuan-tuan, pemilihan yang dilakukan oleh pasangan-pasangan muda ini tidak lagi mengikut kepada pilihan orang dulu. Orang dulu mereka bila memilih ini mereka tengok dari sudut akhlak, mereka tengok dari sudut adab. Itu yang biasa kita temui dulu. Orang dulu bila nak kahwin ni tengok yang berakhlak, yang beradab. Menyebabkan anak-anak dara zaman dulu mereka memiliki adab-adab dan akhlak yang amat baik tuan-tuan. Jauh sama sekali membuat perbuatan yang boleh menconteng orang di muka keluarga dan juga orang kampung. Tetapi setelah pemilihan sebegitu sudah tidak ada lagi, yang mana sudah tidak ada kriteria adab dan akhlak ni, orang tak tengok dah. Yang menyebabkan bahagian akhlak dan adab ini mula ditinggalkan. Lalu kita temui spesies anak dara yang tidak berakhlak, yang tidak berpelajaran, yang kadang-kadang tidak tahu mengurus rumah tangga pun, dan juga memiliki sifat-sifat yang teruk, tapi dapat kahwin semata, tak ada masalah. Dan masa yang sama kedapatan anak-anak dara yang berakhlak, beradab, tidak berkahwin. Ini satu fenomena yang kita sebut keadaan telah pun berubah begitu sekali, yang menyebabkan pasangan-pasangan pada hari ini berkahwin bukan lagi atas dasar agama dan juga akhlak tuan-tuan. Jadi apa yang perlu untuk kita perhatikan dalam persoalan ini tuan-tuan, yang pertama sekali ialah memiliki sifat benar. Itu yang penting sekali. Memiliki sifat benar pada calon pengantin ni, biar betul sungguh, biar nampak jelas. Kerana kedapatan kes-kes di mana berlaku penyamaran, berlaku penipuan, terutamanya di kalangan anak-anak muda pada hari ini, tidak kiralah sama ada daripada pihak pengantin lelaki maupun wanita. Banyak perkara-perkara yang disimpan, yang dirahsiakan. Akhirnya perkara sebegini menampakkan pekung di dada sendiri selepas berlaku perkahwinan, dan banyak perkahwinan yang didirikan itu akhirnya menjadi roboh dan runtuh akibat saling tidak percaya mempercayai. Jadi apa yang kita nak sebutkan pada malam ini tuan-tuan, pertama sekali ialah benar. Itu yang perlu ada. Setiap pihak perlu menampilkan dirinya yang sebenar.
Jangan menyamar, jangan berlakon. Banyakkannya dalam proses pertunangan ini banyak berlakon. Filem Masam Manis. Boleh tengok macam mana bila berada dekat kelahi, hari-hari kelahi tau. Bila keluar boleh menjalin hubungan cinta, tak ada masalah. Ini manusia kita sebut boleh berlakon dalam dua suasana pada zaman yang sama tapi di tempat yang berlainan. Bagaimana tuan-tuan manusia ini pandai berlakon dan boleh menipu, boleh menyamar, dan biasanya lakonan ini tidak lama, tidak akan lama tuan-tuan, akan terselah juga bila kita bukan memiliki sifat yang sebenar tadi. Oleh kerana itulah pada malam ini kita nak melihat bagaimana pentingnya bercakap benar ni. Kerana ramai di kalangan kita ni bila meminang anak orang ataupun juga bila kita melamar anak orang, kita bagi tahu yang best-best saja dah. Beritahu yang bagus-bagus saja kita ni, itu. Kita tak sebut yang teruk-teruk. Tak ada orang bagi tahu yang teruk-teruk, tak ada. Biasanya orang beritahu yang bagus-bagus saja. Ini sebenarnya bahaya sebenarnya. Setengah di kalangan pihak yang melamar itu kadang-kadang dia sengaja menyimpan maklumat-maklumat yang boleh dianggap boleh mengganggu kehidupan rumah tangga apabila perkara sedemikian tidak diberitahu daripada awal tadi. Ada perkara-perkara yang tidak perlu diberitahu, ada. Cuma kita nak sebutkan bahawa jika sifat-sifat tertentu yang dicari oleh pasangan itu, maka yang ini perlu diberitahu tuan-tuan. Kalaulah dia nakkan anak dara, kena beritahu betul sungguh ke tidak anak dara. Kan itu sifat yang dicari. Sehingga kan persoalan sebegini disebut dalam kitab-kitab. Bagaimana apabila seseorang itu mensyaratkan pasangannya memiliki sifat-sifat tertentu seperti anak dara, seperti lagi sifatnya berpelajaran, lagi seperti sifatnya boleh mengurus rumah dengan baik, boleh mengurus makan minum dengan bagus, maka sifat-sifat tadi perlu diberitahu. Kerana jika disyaratkan demikian dalam akad perkahwinan, ia menjadi sebagai suatu tuntutan dan keperluan tadi. Atas persoalan inilah tuan-tuan kita sebutkan bagaimana menipu ini adalah perbuatan yang salah. Menipu ini boleh merosakkan institusi rumah tangga. Berapa lama sangat kita nak menyamar dan nak menipu tadi. Ini yang kita sebutkan pada malam ini supaya anak-anak muda kita mengambil perhatian. Jangan sama sekali kita menggunakan helak, menipu, menyamar, berlakon, kerana semua adalah perkara yang tidak akan menjadikan rumah tangga kita berkekalan, tuan-tuan. Kedapatan dalam kes-kes tertentu dapati penyamaran berlaku, dan bagi orang-orang yang tidak berpelajaran tinggi mudah termakan dah. Ada kes mari pakai kereta besar dah, mari ke kampung-kampung, tengok anak dara kampung, kemudian mula tunjuk kemewahan, padahal bukan kereta dia pun. Tunjuk kemewahan orang kampung. Terbuka mata ni kerja besar ni, dia Kuala Lumpur ni. Berilah kahwin. Kahwin sebulan jual anak dia hadis. Jual tak tahu ke mana. Cari alamat rumah dia Kuala Lumpur tak jumpa, cari pun. Kerana termakan dengan kemewahan tadi, tak tahu orang nak jual anak dia, tak tahu. Akhir pergi Kuala Lumpur, tengok alamat kat mana. Rupa tak ada pun. Jual dah anak dia tu, sindiket pemerdagangan orang ni. Kerana inilah tuan-tuan, termakan dengan lakonan, termakan dengan penipuan.
kita hari ni mudah sangat bila melihat orang mewah, kita terus terimalah bagai calon atau juga bagai pasangan untuk anak kita. Ini suatu perkara yang kita sebut, jangan sama sekali kita terperangkap dengan kemewahan yang boleh menyembutakan mata kita ini, tuan-tuan. Sebegitu juga dalam kes yang lain yang kita dapati juga, tuan-tuan, ada berlaku kes penipuan dalam perkahwinan di China. Disebut pasangan di sana mudah ditipu, pada sebuah kampung lah disebut, mudah ditipu. Setiap kali kahwin, mas kahwin kena buat lari, tipu saja. Akhir dia menyamar jadi wanita supaya dia boleh sambor duit orang pula buat lari. Ada juga berapa tahap tu. Jadi lelaki kena tipu semua, dia kata. Atau mas kahwin hilang, atau mas kahwin hilang. Akhir dia sendiri jadi perempuan, pasangan perempuan. Boleh duit dia pun buat lari juga. Nak beritahu balas dendam dia. Dia kata kerana selama ni selalu hilang sangat mas kahwin dia. Kerana wanita di setengah-setengah tempat ni pandai menipu dengan cara-cara yang tersendirilah, tuan-tuan. Cuma yang kita nak sebutkan pada malam ini bagaimana cerita Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah yang mana dia memesan kepada kita supaya kita bercakap benar. Jangan bagi tahu yang best aja, yang bagus-bagus saja. Cerita gaji saja. Selik gaji 3 kadang-kadang buat keluar. Selik gaji saja 3, setengah tu 5 selik gaji. Boleh cari selik gaji 5 nak tunjuk macam mana calonnya hebat ni. Selik gaji mana tu imam dah dah. Mengajar pula Quran orang, kelas kapal pula lagi dah. Kemudian selik gaji apa, kerja jaga pula malam, dia jaga. Tu sambil-sambil melehayang. Ada juga selik gaji melehayang pun ada juga. Kan bodoh. Tu tak masuk lagi. Ada kerja lain yang mana lain tak tunjuk. Tak tunjuk utang bank, tak tunjuk yang bagus-bagus saja. Utang bank tak tunjuk, bil api merah tak tunjuk. Bil air nak kena kerak pun tak tunjuk. Hutang bank, hutang kereta, hutang rumah, macam-macam jenis hutang, kad kredit. Kemudian alung cari semua tak kabur tu. Ini yang kita kata bagaimana perkara-perkara sebeginilah yang mengundang masalah. Apabila kita ini, tuan-tuan, menggunakan penipuan dan juga penyamaran untuk menunjukkan kelayakan, kehebatan calon pengantin tadi. Jadi disebutkan bahawa pernah Bilal bin Rabah pernah dia datang untuk membuat pelamaran, melamar untuk saudara dia bernama Khalid. Bilal bin Rabah ni ada adik-beradik dia nama Khalid. Jadi dia ini untuk adik-beradik dia ini, dia sebagai orang yang kita kira ketua lah rombongan ketua rombongan untuk meminang bagi adiknya sendiri, itu dengan seorang wanita daripada Bani Hisl, daripada golongan Quraisy. Jadi bila ada adik dia ni Amr Abdi, bukan orang Arab. Dia bukan orang Arab tapi nak pergi minta dengan orang Quraisy. Mau tengok jauh tu, golongan hamba Habasyah berkulit hitam mari untuk minta orang Quraisy. Yang mana kita sebut bahawa memang Quraisy ini ada kelebihan dia, ada keistimewaan dia. Mari dia minta, berani dia. Kalau kita tak berani dah kita. Tu nama pun tak ada geloran sikit nak pergi minta dah. Dengan orang hak ada geloran dah. Kita ni tak berani. Keturunan mana tak ada geloran langsung nama dah. Ada geloran langsung nama pun nama hukum tajwid je dah.
Nama kadang-kadang nama hukum tajwid je. Izhar hakiki bi ikhfa syafawi dah. Ada hak wi nama gitu. Ayah dia dulu boleh ada tok guru tajwid boleh ada dak. Ada keturunan dia tu wi nama hukum tajwid hak ada. Hukum apa? Hak ada. Nama mak lazim pun mak lazim dak. Mak jaiz pun mak jaiz. Ya berakhir hak tu. Ada habis keturunan anak cucu dia serama. Dalam kitab tajwid tu ada belaka. Tahu orang kata dak. Izhar izhar halqi bi ikhfa syafawi. Tengok wi nama gitu apa ikhla pula dak cukup hak tu pula cari idram pula wi nama dak. Jadi nak pergi minta dengan anak orang yang ada gelorang-gelorang ni yang ada nama lah orang sebut. Jadi bila ni dia jadi juru cakap, dia jadi ketua rombongan pergi minta untuk adik dia sendiri lah. Apa dia kata Bilal? Tengok. Cuba kita tengok Bilal bagai ketua rombongan. Tengok dia kabah beh-beh ke dia kabah teruk-teruk. Tengok. Baru tengok dia kata nahnu man qad araftum. Dia kata kita ni awak semua tahu belaka dah. Tak payah kita nak simpan, tak payah kita nak sembunyi. Tahu. Kita ni orang mu tahu belaka dah dia kata. Mak dulu orang dulu kalau dia berlawan, dia berlawan sama kampung. Mu nak tipu kat mana? Ya, orang dulu dia lagu sama kampung. Hari ni je lagu jauh-jauh. Ya, nak boleh pergi ikut bah 2 kali dulu. Ya. Khabar ni hari ni kemalangan berlaku, nak boleh pergi atas Belangga dah. Ya, pas kahwin pula Belangga pula. Tu dak alik raya lagi. Tu baru nak pergi mitok baru dah. Nak khabar hari ni berlawan ke dia. Jauh-jauh. Moga anak-anak sekolah jauh-jauh dah. Dak macam dulu dah. Hari ni anak-anak ngaji jauh-jauh. Dia kenang, dia jauh-jauh tu. Kita orang tua ni apa sangat. Sama-sama dia dah nampak kelulusan pun lebih kurang. Pakai terima lah. Jadi tak ada rumah semua dia. Raya tak jauh. Raya haji pula tak Kedah. Kita tak ada orang. Apa orang curi boleh tidur dalam rumah. Tak ada rumahnya kita learn ni apa gitu semua dah. Dulu dak ke mana? Depan rumah je. Jadi kena boleh tengok jok pada budak-budak. Boleh tahu perangai budak dengan ayah dia pun kita tahu. Nak nusuk kat mana? Zaman dulu. Kan itu tahan rumah tangga dia tahan. Dia tahan dulu. Mana kita tahu jenama dia tu. Jadi bahasa 3A ke energizer ke kita tahu. Tak dulu tau. Hari ni tak tahu ni bateri kakah mana pun tak tahu ni tak. Bateri kakah mana pun kita tak tahu ni. Kena setahun habis jeng kadang-kadang tak. Tak boleh nak pakai. Ada tenaga panggil. Dulu kita tahu jenis bahasa benda bateri ni kita tahu. Kerana itu tahan lama. Makna nikah kali kubah seko pak mati lah. Zaman dulu. Hari ni dah akak kubah, pas kubah cerah saja dah. Nak kata ini yang kita katakan mana orang dulu dia kena hati budi yang menyebabkan tidak ada orang yang boleh terselindung sama kampung, sebelah kampung. Menyebabkan maklumat terang benderang nampak depan mata. Kerana itu bila kahwin tahan kekal sampailah kematikan anak cucu tuan-tuan. Apa yang berlaku pada hari ini 5 tahun pertama adalah bagai masa kritikal dalam perkahwinan anak muda kita. Kalau berjaya tahan 5 tahun, maka insya-Allah lepas 5 tahun ombaknya tak berapa gelora mana tuan-tuan. Ini perangkaan yang dibuat oleh Yayasan Pembangunan Keluarga sendiri yang mengatakan pasangan bawah 5 tahun ni lah yang kuat sangat ribut ni. Taufan pun mari juga ni. Tsunami pun kadang-kadang mari juga. Menyebabkan banyak yang hancur apabila berada dalam 5 tahun yang pertama tuan-tuan. Jadi kata Bilal kepada tuan rumah tu, kami ni mau kenal belaka dah, dia kata. Mana tak payah kita nak khabar dah, mau kenal belaka dah. Pia kita ni Bilal dengan adik-beradik kita ni Khalid ni sama kenal belaka dah. Kunna abdaini fa'ataqana Allah. Tengok dia mula buka biodata dia.
Dia buka biodata dia tuan-tuan. Dia kata kita ni hamba abdi 2 orang ni, dia kata Allah Ta'ala yang bebaskan kita. Tengok. Dia tak ada mari kita ni keturunan bangsawan kita ni. Kayak merung mahawangsa ke apa benda tak. Dak jejak tanah kita ni. Main atas kayangan sama kita. Keturunan kita turun sekali-sekala je tanah ni, dia kata tak. Ada dia start dia kata kita hamba abdi, dia kata. Tengok. Orang mana boleh cakap gitu? Khabar status dia dulu. Status kita dulu adalah hamba kita ni. Khabar. Tapi Allah Ta'ala telah membebaskan kita, dia kata wa kunna dhallaini fahadana Allah. Dan kita ni pernah jadi orang sesat barat dulu, pernah orang yang tak kenal agama. Kita ni bukan masuk Islam dah beranak masuk Islam tak. Kita ni orang pernah dhallaini, dia kata kita orang sesat dulu. Kita orang tak kenal agama ni. Kita orang tak kenal baik buruk. Kita tak kenal ada akhlak ni, kita tak kenal. Aduh, Allah Ta'ala beri petunjuk hidayah, tunjuk pada kita ni yang jadi orang Islam kita. Khabar asal usul dia. Khabar tengok kita orang sesat tak ngaji mana dulu. Boleh tengok nendok kita mau tahu tu ulama hak dulu tu. Lepas tu toki kita tu khabar nama-nama orang tak kenal pun tak apa. Asal boleh khabar sudah dah. Nampak lebih kurang nama dekat-dekat tu pakai hak jelas tu. Kadang sebut tak betul dah. Sebut nama ulama pun dakwah apa betul mana pun ada juga. Yang pentingnya boleh sebut sudah. Ni yang kita katakan mana kita duk mengaku keturunan tu keturunan ni. Kita keturunan kita ni ulama belaka, dia kata tak ada seorang hak jahil. Tu tengok mari pula pakai jubah kau serabang pula sebeh 3 hotel dak mari. Mana se nak bilang tak tahu. Ni kau bagaimana kadang-kadang mengangkat keturunan tadi dengan membuat kenyataan yang kadang-kadang tidak tepat tuan-tuan. Itu asalkan ada keturunan dia yang aling sodok terus lalu dak. Jadi dia ni bila kata kita ni orang sesat, kita ni orang tak ngaji, orang tak kenal agama dulu dak. Allah Ta'ala yang beri hidayah pada kami. Boleh tengok orang cakap untuk nak pergi Minang, dia buka asal usul dia kenal siapa orang gini. Kita sebut orang yang insaf, orang gini orang yang kenal diri dia siapa, dia khabar siapa diri dia yang sebenar dulu. Wa faqiraini fa aghnana Allah. Dan kami ni 2 orang ni orang fakir, tak ada pitih zaman dulu, tak ada harta kita ni. Allah Ta'ala yang jadikan kita ada duit, jadi senang ni. Tengok khabar tak ada duit, ada pitih-pitih tak ada. Ni kita kata tadi ni hak main BAP 3 tak, BAI tak tunjuk hak ni. Dia sebut lalu kita orang pakir. Kita tahu terus tuan-tuan, kita ni kalau nak pitih tak ada. Nak soalah gitu, tak ada orang hari ni, tak ada orang ni hak adanya pinjam kereta sewa kereta nak pergi Mina. Tahu pakar kadang-kadang kita tengok ada body saja tu dengan pakaian beribu. Pakar ke dia jam tangan saja main kat 3,000 dah. Tu nak khabar macam mana aksesori tu nyawakkan keluarga pengantin. Tengok tak boleh main ni barang ni, tak lewat barang ni, dia kata tak lewat barang nampak pasangan ni. Tengok tanya pula dah pandai dak, dia kata ni ngaji. Ngaji pandai, dia kata tau. Cakap pan kadang-kadang khotang dak, khotang lama dah, dia kata. Dah nak terang dah apa boleh, apa iman yang tak ada. Tak dia nak lari saja dia. Dah judi mana dah? Judi dak anda. Curi pun dak anda. Dak orang tanya dak jaka jawab. Pas nikah 2 minggu. Kena igak dak start curi. Curi dak start pas 2 minggu nikah. Gi jamin di pala polis.
tok tua pergi jamin di balai polis. Dia kata hari tu dak anda curi. Apa dia curi? Dak pandai kena igat dia tu. Kalau pandai dak kena igat dah dia kata. Mula ingat jawab pang tu sedap dia tu. Wah, ada jamin seminggu. Kelahi dengan orang kalau judi. Balik katok bining pula. Oh. Tok tua masuk capur tanya kata dak anda judi. Dak anda kalah hak moi kata. Inilah yang kita kena berhati-hati tuan-tuan. Bagaimana hari ini banyak penipuan berlaku masalah pertunangan dan juga melamar anak orang ni. Bukan sebelah lelaki je, belah perang pun sama juga. Yang kita sebut belah perang pun sama juga. Bukan belah lelaki je handa dalam bab penipuan ni. Belah perang pun sama. Sama naik dunia kita hari ni dengan pasangan-pasangan yang berlaku penyamaran ni. Belah perang pun berlaku juga penyamaran yang tidak sepatutnya. Itu dengan keadaan yang kita tahulah orang perang ni bidang dia tahulah tuan-tuan. Pada negara Arab wanita sengaja bubuh sesuatu pada bahagian-bahagian tertentu body dia. Orang perang sengaja bubuh. Jadi bakal mertua ni bakal mertua bila pergi minta anak orang ni, dia tak boleh duduk diam gitu. Dia kena gora, kena tepuk, kena katok supaya dia tahu daging sungguh ke bos pang, bos bata aje. Tu. Tu dia kena gora. Tu kita kata buat apa dia mesra sangat ni. Padahal baru mari minta anak orang. Dia memang taktik dia kena gitu. Supaya boleh katok, boleh bedah kat mana yang nak tu. Kat mana hak yang nak tu. Bedah tengok. Kalau bos bata tahulah lu. Tahu kamu bos kapah, bos pang kadang-kadang. Tu mak itu benda ni berlaku bukan tempat kita je, kampung Arab pun ada juga. Gitu. Nipu body. Body pengantin tu menipu. Ini yang kita kata sini sama je. Lebih kurang je. Tak ada bulu mata, bulu mata dah. Nak khabar inilah contoh-contoh yang kita kata tuan-tuan, perkara-perkara yang sepatutnya bila kita sebut tentang perkahwinan bukan hanya sekadar hak agama kita nak suruh cakap betul. Begitu juga akhlak, pandangan pada wanita dan juga lelaki biarlah tepat semacam mana yang kita ini tuan-tuan diberikan oleh Allah Ta'ala tadi. Lalu kata bila ini wa ana akhtubu ala akhi Khalid fulana. Kata bila ni saya ni mari nak minta untuk adik saya nama Khalid ini dengan anak awak nama gini-gini. Beritahu hak mana seorang. Kena beritahu, kalau tak tu tukar kan. Hak mana seorang kena beritahu, Maria ke Mariana. Mana seorang. Muka dekat-dekat, nama pun dekat-dekat dak. Kemudian pula kembar pula dak. Maria dengan Mariana tadi. Tu dekat-dekat. Oleh kerana itu kena beritahu tuan-tuan. Kemudian lagi dia kata fa in tunkihuhu falhamdulillah. Jikalau kamu bagi alhamdulillah. Jikalau kamu bagi alhamdulillah, wa in tarudduhu fallahu akbar. Kalau kamu tolak pun, tak terima pun, Allah Maha Besar. Tak ada masalah, kita tak ada pergi cari tok bomo main tanah malam-malam dak. Komen ke benda nama? Dak. Mainnya komen tu dak. Duk tanah takar pula tengah malam. Kerana orang dak nak punya pasal dak. Tak ada, dia kata kalau mu nak alhamdulillah, nak kahwin pun alhamdulillah. Itu je data-data hak kita ada. Data-data hak kita ada itu saja. Maknanya kita bagi tahu hak betul benda. Hak betul-betul kita dulu hamba mu nak tahu. Kita dulu bukan orang Islam dulu kita. Kita dulu miskin, pakai pitih tak ada. Khabar terus tu kan. Nak beri alhamdulillah. Tak nak bagi pun Allahu akbar. Allah Maha Besar. Ini yang kita ada. Tak ada dah hak lebih besarnya Allah dah. Tak ada dah yang lebih besar, kakak hak lebih besar kali dalam hidup kita Allah lah. Orang tak terima pun tak apalah.
Allah kita ada tu penting kali hak nombor 1. Oh ni dah orang dak terima kau. Oh mulalah tau. Cari tok bomo tu, tok bomo ni. Mulalah main perkara syirik. Moga dak terima. Cari minyak ngasih pula. Cari mana boleh tau. Minyak mati bunuh pula. Macam-macam cari minyak lah dia orang kita. Bila orang tak terima kau cari minyak selalu dah. Kemudian menipu pula. Dengan cara-cara lain. Supaya berlaku juga benda-benda yang tidak sepatut. Ini kisah Bilal ni patutnya menjadi bagai contoh pada kita. Cakap data hak betul, tak ada sebutir pun yang Bilal bawakan nampak hebat. Dia tak ada beritahu hebat, padahal dia banyak. Lalu fa aqbala ba'dhum ala ba'd. Lalu ahli keluarga wanita itu pun pakat tengok sama diri. Lalu mereka kata huwa Bilal wa laysa mislahu yudfa fazawwiju akha. Lalu mereka pun kata ni Bilal ni bukan sebarang orang ni. Ni Bilal ni dia kata ni. Orang macam ni kita tak boleh tolak. Payah nak cari dah ni calon macam ke Bilal ni payah. Jadi kita lah adik-beradik dia kita bagilah dia kata. Tengok macam mana orang yang jelas kabur, tak ada nipu langsung, akhirnya keluarga tu terima tuan-tuan. Ni nampak jelas kita sebut bagaimana kalau kita cakap betul, Tuhan pun tunjuk betul salahnya, Tuhan tunjuk tuan-tuan. Lalu bila kedua-duanya beredar, bila turun rumah keluarga orang puang itu tadi, bila mereka beredar kata adik dia adik Bilal Khalid tu, kata Khalid kepada Bilal, katanya yaghfirullahu lah, Allah Ta'ala aja ampun padamu wahai Bilal. Ala zakarta sawabiqana wa masyahidana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapa yang muda sebut macam mana sejarah manis kita dengan Rasulullah. Apa muda bawa cerita-cerita hak kita dengan Rasulullah macam mana, dan juga perjuangan kita dengan Nabi. Apa tak cerita sebutir hak tu, duk cerita kita miskin, duk cerita kita tak ada pitih dak. Tak cerita kita perang Badar guana kita lawan. Perang Uhud guana pula. Apa muda cerita hak tu, apa data tu mu tak bagi. Mu tengok adik dia. Orang wi bantu orang muju query pula duk tanya apa wi khabar data dak hebat-hebat gitu dak. Khabar hebat-hebat ke? Jawab Bilal, dia kata mah, dia kata dia kata jangan, dia kata sadaqtu, aku cakap betul. Jadi fa ankahaka sidq, yang menyebabkan kamu diberi nikah ni kerana kebenaran aku cakap tadi. Baik itu yang kamu boleh nikah dah. Kalau mu nak cerita bagus-bagus ni memang banyak. Bukannya payah nak khabar bagus-bagus, aku nak khabar, aku khabar betul sungguh. Kerana tu orang ni siang dan percaya kita. Kalau kita cerita betul sungguh, ni menyebabkan orang percaya. Ni duk cerita gerang tanah 3 beg tau, khabar hot tu. Tu dak masuk lagi buku bank 15 ada. Kad kredit pula. Kad kredit pula. Tu khabar 15 keping umpama dia. Tak ada sama sekali, dia tak cerita benda tadi. Dia khabar secara insaf bagi seorang yang datang dia untuk minta cara betul. Inilah yang sepatutnya ada, supaya kita kemudian hari tidak terlibat dengan penipuan-penipuan yang mana akhirnya menyesal. Aku kau tahu geng ni aku rela ambil mamak ujung kampung tu. Tak tahu geng ni. Dia tak tahu main pay kuda ke ni. Ingat pera kuda je rumah dia, rupa pay kuda main juga. Dia apa ya? Kata barulah kita kata inilah yang menyebabkan kita bila mengamalkan penipuan dan penyamaran ini, maka perkara-perkara begini boleh memberi kesan kepada perjalanan hidup
kekeluargaan kita selepas perkahwinan nanti, tuan-tuan. Oleh kerana itu janganlah kita amalkan seperti ini, kerana ia boleh membawa padah pada kita. Itulah saja untuk malam ini. Minggu depan kita berjumpa lagi dengan tajuk yang lain pula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.